Kalau saya tunggu sampai 3.20, awak boleh bagi tahu kawan-kawan awak yang lain, okey? Sebab baru ada 5 orang. Okey, kita tunggu lagi 1 minit sebab sekarang kita ada 6 orang je baru. Awak boleh call kawan-kawan awak yang lain untuk masuk kelas. Tajuk ni penting juga sebab kita dah masuk tajuk baru. Tajuk ni akan masuk time exam nanti bila awak naik sekolah bulan 6 ni. Okey?
So pastikan kawan awak masuk lah yang lain tu sebab ni tajuk baru lah. Rugilah kalau dia orang tak masuk. Attendance saya akan ambil lepas akhir kelas. So jangan left lagi ya. Kita ada baru 8 orang. Okay, saya ada share screen. Boleh tak seorang cakap kat saya awak dah nampak screen saya? Nampak tak? Okay. Okay, kita sebelum kita mulakan kelas, saya nak minta awak semua baca umur kita Al-Fatihah dulu. Okay. Awak semua sihat tak hari ni? Ada yang sakit tak? Sihat. Okay, tadi rehat dah makan? Semua dah makan? Dah, okay. Okay, semua dah makan. Okay. Kalau awak tengok dekat depan ni, awak nampak saya tak tengok chat tau sebab bila saya buka sesuatu, so saya tak dapat buka Google Meet ni. So saya mungkin saya akan tengok chat lepas saya berhenti bercakap nanti. Okay, kalau awak nak cakap, awak nak tanya soalan apa-apa, awak buka mic je. Okay, dekat sini awak tengok ada satu gambar. Gambar ni dia tunjuk kat tepi dia, kiri kanan dia ada lampu jalan. So kalau awak agak-agak kan, lampu jalan ni kita perlukan apa untuk menyalakan lampu tu? Ada siapa tahu tak? Kelas, ada siapa-siapa tahu tak? Apa kita guna untuk, sumbu apa kita guna untuk menyalakan lampu dekat tepi jalan, dekat rumah-rumah awak? Kita perlukan sumbu apa? Sumbu elektrik. Siapa yang jawab tu tadi? Okey, betul. Kita akan menggunakan sumber elektrik. So, pada hari ini, saya nak awak buka buku teks. Okey, awak nampak kan saya paparkan skrin ni. Okey, buka buku teks muka surat 62. Kita akan belajar tajuk 2.31, elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Dan 2.32 menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okay, kita akan belajar sampai muka surat 66 hari ini. Okay. Sekejap ya. Okay. Kita akan belajar tajuk 2.3, reka bentuk elektrik. Okay. Apa yang aku akan pelajari iaitu awak akan mengenal pasti dan menjelaskan apa yang awak akan pelajari, awak akan dapat mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Yang kedua, awak dapat menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik iaitu dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey. Seterusnya, kita akan masuk elemen sistem elektrik.
iaitu terdapat sumber, kawalan, medium dan beban. Kalau awak tengok buku teks awak, dia ada A, B, C dan D. Okay, kita masuk satu-satu dia punya elemen dia. Okay, dekat sini awak tengok ni sumber. Ada terdapat banyak sumber gambar-gambar kat sini. Jadi awak tengok yang pertama ni sumber apa? Awak agak-agak awak. Gambar apa ni? Dia ada asap. Dia selalu macam dekat kawasan terbuka. Agak-agak apa? Gambar apa ni? Sumber apa? Yang boleh diperbaharui ataupun yang tidak boleh diperbaharui. Kalau contoh sumber yang boleh diguna semula, dia contohnya macam angin, air, matahari ataupun ombak. Yang ni sumber yang tak boleh diguna semula, iaitu petroleum, arang, batu, gas ataupun tenaga nuklear. So agak-agak awak ni sumber yang boleh diperbarui ataupun yang tak boleh. Tak dengar? Tak dengar ke? Oh, dengar je. Line awak kot yang problem. Siapa tu tadi? Dinesh. Yang ni semua boleh dengar. Okay. So, gambar yang pertama ni agak-agak awak apa? Sumber apa ni? Petroleum ke? Arang ke? Apa? Gambar apa ni? Dia ada asap-asap. Dia selalunya apa? Gas lah kan? Kita guna tenaga. Dia ada asap-asap ni selalunya yang tak boleh diperlui, tak diguna semula. Okay, gambar yang kedua. Gambar apa ni? Ni apa ni? Selalu dekat dapur awak ni. Sumber apa ni? Gas. Okay, gambar yang ketiga. Apa ni? Selalunya awak guna ini untuk buat bakar-bakar BBQ, sosis, ayam. Ni apa ni? Arang. Okay, yang ni? Yang ni guna kat kereta. Apa dia? Yang ni apa? Selalunya dekat orang gali dekat laut-laut, tengah laut. Selalunya, ni orang kerja apa ni? Selalunya guna kat kereta, motor, benda apa? Petroleum, minyak. Okay, petroleum. Okay, yang seterusnya, ni apa ni? Batu. Batu-batu ni tak boleh diperbuui sebab bila batu tu kita ambil habis, guna habislah. So dia macam dia tak akan ada lagi. Tak akan ada selama-lamanya, dia tak kekal. Okay, yang seterusnya gambar apa ni? Gambar solar, sistem solar. Selalunya sistem solar ni banyak guna dekat rumah-rumah ataupun dekat kilang ke. Selalunya lah dia dapat menjimatkan elektrik lah dan dia dia serap cahaya matahari bila waktu siang dan waktu malam kita dapat gunakan dia kalau kita tak ada elektrik. Okay. Yang kedua, ni apa ni? Kipas apa ni? Orang panggil apa ni? Selalunya dekat tengah padang lah kat luar negara. Selalunya apa ni? Dia menggunakan apa? Yang panggil kincir angin. Kincir angin. Dia gunakan angin untuk kita semula tenaga tu. Kita dapat gunakan tenaga tu menggunakan angin. Okay, yang seterusnya. Ni apa ni? Ada kiri kanan dia ada air laut, air sungai, tasik ke. Okay, yang tengah-tengah ni tiba-tiba dia bina benteng. Apa dia? Orang selalu panggil apa ni? Dia boleh diperbarui ataupun tak boleh. Ni orang panggil, ni guna apa? Air ke ombak ke kan? Air laut kan? Ombak, yang ni orang panggil apa? Empangan. Yang sekat ni empangan. Dia boleh buka. Pintu ni boleh buka. Okay, kita tengok dia ada dua jenis sumber yang boleh diperbarui dan sumber yang tak boleh diperbarui. Sumber yang boleh diperbarui terbahagi kepada dua, iaitu sumber yang boleh digunakan semula seperti angin, contoh dia angin, air, matahari dan ombak. Okey, sumber yang tak boleh diperbarui iaitu dia akan habis dan terdapat di kita semula seperti petroleum, arang batu, gas, tenaga nuklear. Kalau awak tengok kan, petroleum ni minyak kereta, motor, bila orang cari gali habis dekat laut ke apa kan, tu sekarang ni orang buat kereta pakai kereta elektrik. Sebab apa? Sebab dia akan habis satu hari nanti. Dia tak dapat kita semula.
So orang akan reka cipta satu kereta inovasi yang gunakan kereta elektrik untuk gantikan minyak tu. Seperti yang lain lah. Okey. Kita masuk yang seterusnya iaitu medium, B, medium. Iaitu perantara antara sumber dan beban. Fungsi dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik. Dia terbahagi kepada dua jenis iaitu berwayar dan tidak berwayar. Berwayar tu contohnya seperti kipas kan, ada lampu-lampu yang pakai switch. Yang tak wire tu macam telefon awak lah, dia elektrik kan, dia mengalirkan arus elektrik telefon awak tu. Kalau telefon awak tu tak ada wire tapi dia boleh arus elektrik. Kalau awak charge, dia adalah sumber dia, awak boleh onkan phone tu. Okey, yang seterusnya beban. Okey, sebarang peralatan elektrik yang disambung pada litar elektrik untuk membolehkan ia berfungsi dan beroperasi. Iaitu sebarang peralatan elektrik yang kita akan sambung pada litar elektrik supaya dia boleh berfungsi dan beroperasi. Contohnya macam musim raya hari tu ramai orang buka oven kan. Buka oven untuk apa? Untuk bakar kuih raya kan. Oven tu peralatan elektrik. Oven tu sendiri dia peralatan elektrik. Ketuhar panggil kan. So bila kita sambung pada litar elektrik iaitu pada switch dekat rumah kita dan dia boleh berfungsi dan beroperasi untuk bakar kuih tersebut. Okey. Dia menghasilkan kesan cahaya kan. Oven dia ada cahaya kan untuk dia berfungsi. Dia ada bunyi, bunyi bakar itu kan. Lepas tu putaran. Putaran maksudnya diguna kipas. Ada setengah oven diguna kipas. Okey. Baik. Yang seterusnya, kawalan. Iaitu nak kawal arus elektrik secara selamat. Iaitu dengan cara memutuskan litar atau menyambungkan litar. Okey. Kita boleh kawal dia secara automatik atau manual. Okey. Contohnya, kalau yang manual, pengawal arus elektrik yang manual, awak tengok iron awak. Awak boleh kawal secara manual. Nak putuskan litar, iaitu awak tak nak guna iron tersebut, awak tutup switch. So, arus elektrik kita kawal dia secara selamat. Yang kita kawal secara automatik iaitu bila kalau kilat kan, bila kilat kan dia cahaya kan, dia cahaya semua jadi. So bila cahaya semua jadi, dia terkena kat rumah kita, dia dapat sumber elektrik kan, dia ada tenaga kat situ. Bila dia kilat, dia petir kan sekali, so rumah kita selalu blackout kan, selalu terpadam. So iaitu secara automatik. So bila dah kilat dah tak ada, kita akan buka sendiri dekat switch dia tu. So secara automatik. So kita setkan dia, bila tenaga terlebih dia akan auto shutdown. Okay. Okay, yang seterusnya kita kenalkan jenis-jenis arus. Okay, dekat sini awak tengok jenis-jenis arus elektrik kita guna dia dekat kotak, satu kotak ni, kompartmen ni dekat tiang-tiang elektrik. Ini jenis arus yang kita guna. Okay. Jenis arus iaitu voltan bagi arus UA, arus ulang-alik, boleh dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan transformer. Okay, yang gambar ni tadi, kita panggil kotak ni, kita panggil transformer. Okay. Kita boleh menggunakan transformer, boleh naik dan turunkan arus tersebut, voltan tu, arus ulang-alik. Okay, penghantaran arus dalam voltan yang tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Okay, penghantaran arus dalam voltan tu yang tinggi tu kita dapat kawal dia dengan merendahkan nilai arus tersebut. Apa tujuan dia? Kita nak buat arus UA ni. Dia untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. So semasa yang tiang elektrik ni kan dia sumber punca utama, dia dapat hantar arus dekat ke rumah ataupun dekat ke kilang-kilang. Okey. So dia untuk kurangkan kehilangan kuasa tu semasa dia proses hantar kat rumah-rumah kita atau kat kilang-kilang. Okey. Itu tujuan dia arus ulang-alik. Okey, arus terus AT iaitu sistem kuasa dengan satu kekutuban, voltan atau arus. Dia ada satu kutub. Kutub ni sama ada positif, ni macam bateri, contoh bateri, positif, negatif, dia ada satu kekutuban dia, tu panggil kutub. Dia dapat mengalir secara
secara sehala. Sehala je. Dia tak ada pergi patah balik, tak ada. Dia terus je. Okey. Okay, apa sumber yang digunakan untuk arus terus ni? Iaitu bateri, sel solar, tenaga solar, dinamo, jenis komuter. So dia kata secara sahalah. Kalau solar ni, dan bateri ni kalau awak tengok, kalau bateri kalau awak guna dekat remote TV, kat mana-mana remote kan, sekali guna habis lah kan. So dia secara sahalah. Dia tak ada nanti dia macam top up balik bateri, tak ada lah kan. Melainkan bateri tu dia boleh rechargeable, boleh charge semula. Sel solar ni pun kalau cahaya matahari siang dia serap cahaya tu, solar tu, malam bila awak guna, esok tu awak nak guna lagi tak boleh lah, tak ada lah kan. Sebab contoh kalau matahari dah tak ada kan, so dia tak boleh guna semula solar tu sebab dia secara satu hala, sekali je dia guna. Okay. Okay, ni 2.32 kita masuk, menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Awak boleh muka buku teks, muka surat 65. Okey, terdapat 3 aspek iaitu aspek keselamatan, kedudukan peranti dan litar dan sambungan litar. Okey, kita masuk yang pertama, keselamatan. Iaitu ciri keselamatan penting bagi mengelakkan berlakunya litar pintas. Keselamatan ni dah penting untuk litar pintas tu, macam tak nak bagi short current lah macam tadi tu. Kalau yang tadi yang boleh kawan secara manual atau auto tu kan, yang saya cakap bila kilat dah auto shut atau blackout lah kan, tu dia tutup switch tu. Sebab apa? Sebab dia tak nak berlaku litar pintas. Bila ada berlaku litar pintas, rumah awak boleh terbakar tau. So dia sangat bahaya sebab dekat dalam rumah tu sebab kat dalam rumah tu dia boleh sebab dia banyak sangat elektrik. Kalau rumah awak ada aircon, lagi banyak elektrik digunakan. Kipas, so dia boleh berlaku kebakaran kalau ada ciri-ciri keselamatan automatik tersebut. Okey, contohnya kita boleh tengok juga kat dalam periuk nasi. Litar elektrik periuk nasi terletak di bahagian bawah periuk. Bawah periuk ni. Kalau awak buka, dia punya dalam dia macam ni, ada komponen-komponen dia lah kan. Okey, kedudukan litar adalah tersembunyi, tidak dapat dicapai tangan dan tidak terdedah. So dia letak bahagian bawah ni sebab apa? Sebab dia untuk sembunyikan dia litar ni dan tidak terdedah supaya kanak-kanak tidak boleh bermain dengan elektrik ni lah, supaya itulah ciri-ciri keselamatan periuk nasi tersebut. Okay, tujuan dia adalah untuk melindungi keselamatan pengguna daripada terkena terenjatan elektrik. Tengok, kan periuk nasi kan bila kita nak basuh beras kan basah. So letak bahagian bawah, jadi di cover dengan dia punya badan dia ni, dia punya body dia ni kan, dia ada sarung dia ni. So itu ciri-ciri keselamatan dia untuk lindung kita daripada kena renjatan elektrik. Okay, awak biasa terkena renjatan elektrik tak? Kalau awak pegang troli kan dekat mall kan, dia short current. Rasa sakit kan bila short tu, troli tu, bila tangan awak terkena troli tu. Okey, kedudukan peranti dalam litar. Contoh dia periuk nasi jugalah yang tadi kita guna. Okey, bersama dengan litar. Okay, maksud dia kita akan gunakan sensor tekanan, sensor suhu dan elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Contohnya periuk nasi ni lah. Ni struktur rangka dia, sensor suhu dia dekat bawah ni, dia panaskan dan masakkan nasi. Ni tekanan dia, ni elemen pemanas, ni papan fleksibel rata. Ni contoh dia kedudukan peranti elektrik bersama litar. Litar tu awak boleh tengok contohnya dalam buku teks. Ni contoh litar. Okay. Awak tengok ni contoh litar lah kalau kita buat macam ni. Okay. Okay, tujuan dia dapat menjimatkan ruang selain menekankan aspek keselamatan. Susunan litarnya kelihatan kemas dan menarik. Dia untuk juga tujuan komersial supaya orang dapat beli periuk nasi dia. Okay. Okay, yang seterusnya sambungan litar. Sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar pada komponen atau peranti akan disusun mengikut fungsi yang dikehendaki.
Okay, contohnya dia cakap apa, sambungan litar ni pada komponen akan disusun ikut fungsi hingga ni. Contoh terbahagi kepada banyak lah. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, muka surat 66, dia ada litar tertutup, litar buka, litar pintas. Kalau awak tengok dekat info ekstra dia tu, dia ada litar salah kekutuban, litar arus bocor dan litar bypass yang dekat warna kuning yang ditulis tips keselamatan tu. Okey, ni contoh litar tertutup. Kalau awak tengok litar tertutup, kenapa panggil litar tertutup? Awak tengok yang Swiss dekat depan ni. Swiss kat depan ni, dia panggil litar tertutup. Okey, panggil litar tertutup sebab dia tutup. Okey, litar terbuka, Swiss dia akan buka kat sini. Okey, litar pintas. Litar pintas ni dia, yang ni dia satu je kan? Yang ni litar pintas, dia ada banyak. Dia bercabang-cabang. Ni litar pintas kalau kat rumah awak. Dia sambung sini. So, dia menggunakan satu Swiss saja yang kat depan tu, bila dia ada kilat ke apa, dia akan auto shutdown. Okay, litar bypass macam mana pula? Dia punya gambar raja dia. Saya nak awak cari gambar litar bypass ni dekat internet. Kalau awak nak tahu macam mana litar bypass tu punya rajah, dia punya litar dia tu. Okay. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okay, tak ada. Kita akan bersambung untuk next class, iaitu kita akan masuk kira-kira. Hari ni saya tak sempat buat kira-kira sebab kira-kira ni dia banyak formula lah nak cari. Ada 4 formula. So, saya nak awak buka modul awak. Kita buat sikit modul. Okay. Modul muka surat 38. Okay, jom kita bincang sama-sama. Bincang jawapan sama-sama. Semua dah buka ke buku modul? Okay, awak tengok ya. Nombor 1, dia suruh lengkapkan peta pokok di bawah berkenaan elemen sistem elektrik. Iaitu yang pertama dia bagi berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar, air, angin, matahari, ombak, petroleum dan sebagainya lah. Yang ni iaitu dia kategori sumber. Okay, sumber, fungsi dia ada apa? Dia untuk menghasilkan tenaga elektrik, sama ada melalui sumber yang boleh diperbarui dan tidak boleh diperbaharui. Okey, yang seterusnya medium. Medium ni dia cakap terbagi kepada 2 jenis, iaitu berwayar dan tak berwayar. Fungsi dia nak alirkan arus elektrik dan menjadi perantara antara sumber dengan beban. Okey, seterusnya beban. Dia menghasilkan kesan seperti cahaya daripada mentol, putaran kipas, motor elektrik dan bunyi daripada pembesar suara. Fungsi dia sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Okey, yang seterusnya yang terakhir, elemen terakhir adalah kawalan. Dapat dilakukan secara manual atau automatik. Fungsi dia untuk kawal arus elektrik secara selamat, iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar. Okey, awak dah siap? Salin? Okey, saya bagi awak 1 minit untuk salin. Cukup tak 1 minit ke 2 minit? Okey, saya bagi 2 minit lah, 3:47. Kita akan bincang yang ke bawah tu pula, nombor 2. Syahidatul, kenapa baru masuk? Nak habis kelas ni. Lagi berapa minit lagi ni? Berapa 15 minit ke 30 minit ni? Okey, muka surat 38, tajuk elektrik. Modul muka surat 38. Okey. Dah, kita seterusnya nombor 2.
Padankan pernyataan tentang arus ulang-alik dan arus terus dengan betul. Belum? Okey. Cepat sikit. Saya bagi 1 minit lagi. 3:48. Okey, dah. Okey, yang kedua, padankan pernyataan tentang arus ulang-alik dan arus terus dengan betul. Okey, arus ulang-alik, AU lah kita panggil, AU. Dia untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Yang kedua, voltan boleh naikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Ada transformer yang tadi tu kan, yang kotak tu kan. So, dia untuk hilangkan kuasa penghantaran ke rumah-rumah. Okey, seterusnya, dia punya ni, penghantaran elektrik diperlukan dapat dalam keadaan voltan tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus, dan juga AU ni dia untuk sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari sistem jana kuasa hingga ke rumah. Awak tengok. Dia untuk hilangkan kehilangan kuasa. So, dia punya jawapan ni dekat sini. Okey, arus terus, AT, iaitu arus elektrik mengalir secara sahala dan sistem kuasa dengan hanya satu ketuban voltan atau arus. AT ni macam solar tadi kan, bateri. So, caj elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri dan sel solar. Okay, that's why. Dah garis dah? Okay, dah. Okay, seterusnya, nombor 3. Okay. Nombor 3, awak tengok, nyatakan aspek dalam jadual berikut berdasarkan penerangan yang diberi. Okay, contoh penerangan dia cakap komponen peranti akan disusun mengikut fungsi yang dikehendaki, iaitu aspek dia apa? Sambungan litar. Okay, yang kedua, kedudukan litar adalah tersembunyi, tidak dapat dicapai dengan tangan dan tidak terdedah. So, budak-budak kanak-kanak tak boleh main dan kita pun selamatlah menggunakan macam tadi contoh penyiasat. So, itu aspek keselamatan. Peranti diletakkan bersama dengan litar elektrik untuk menjimatkan ruang dan sebagai langkah keselamatan, iaitu kedudukan peranti dalam litar. Dia kata bersama litar elektrik yang tadi itulah bawah perut nasi tu kan, dia terdapat banyak litar-litar kat bawah tu. Okay. Lepas tu dia tujuan dia komersial, dia dapat nampak menarik kan, kemas bila dia susun litar kat bawah perut tu. Okay. Lepas ni jangan awak pula buka perut nasi mak awak. Okay. Okay. Okay, untuk yang seterusnya kita pergi muka surat yang bahagian A ni, objektif ni. Muka surat 42. Okay. Antara berikut yang manakah definisi bagi beban sistem elektrik? Iaitu beban, definisi beban adalah peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya beroperasi. Ini contoh macam tadilah, ketuhar kan, awak nak bakar biskut raya, kek kan. So, itu beban dia. Okay, nombor 2. Antara berikut yang manakah sumber tidak boleh diperbaharui, iaitu nuklear lah. Nuklear ni macam awak tengok sekarang ni kan Gaza dengan Israel tu kan, Palestin. Yang tu sumber yang tak boleh diperbarui, iaitu nuklear. Tenaga nuklear ni selalu orang buat bom. Buat roket. Yang tu lah nuklear. Okey. Yang ketiga. Antara berikut yang manakah tujuan sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah menggunakan arus ulang-alik, iaitu untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Okey, iaitu arus ulang-alik untuk kurangkan kehilangan. Okey, nombor 4. Antara berikut yang manakah aspek reka bentuk litar bagi sesuatu peralatan elektrik, iaitu sambungan litar, keselamatan dan kedudukan peranti dalam litar. Okey, aspek dia ada 3 je. Senang je nak ingat, ada 3 je. Okey. Yang seterusnya, nombor 5 ni awak boleh rujuk buku teks surat 66
pada bahagian C, 2.32C. Okay, dia cakap ada tunjuk sebuah litar elektrik antara berikut yang manakah menyebabkan LED tersebut tidak menyala. Sebab apa? Sebab disalah kekutuban. Kau tengok, positif dengan negatif disalah. Kalau awak belajar dulu time awak form 1 ataupun sekolah rendah kan, awak belajar yang ni, LED ni, dia ada anode dengan cathode kan. Kalau awak lihat, anode apa? Positif, negatif. Cathode apa? Positif ke negatif? So awak cari. Kenapa LED tak menyala? Sebab dia salah kutub. Negatif ni, negatif dengan negatif. So, ni apa? Yang panjang ni panggil apa? Anode ke cathode? So awak cari. So dia salah lah. Positif dengan negatif baru dia LED ni akan menyala. Tapi dia letak negatif dengan negatif, dia takkan nyala lah. Kan dia berlawanan. So, dia kena berlawanan. Dia tak boleh sama. Okay. Number 6. Antara berikut, yang manakah penyebab litar arus bocor? Iaitu kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam. Kalau awak tengok penyebab arus bocor ni, awak boleh tengok buku teks 2.32 juga, bahagian C, buku surat 66. Kalau awak tengok dekat litar arus bocor, dekat info ekstra tu, kat bawah sekali tu, dia ada cakap litar arus bocor ialah litar yang terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. So ada arus yang bocor lah pada wayar tu. Okay, pada badan logam. Okay, yang seterusnya. Okay, sampai situ je. Yang seterusnya nombor 7 tu awak belum masuk lagi untuk pengiraan tu. Okay. Okay, yang seterusnya kita bincang bahagian B. Surat yang seterusnya. Surat 43. Okay. Tandakan yang betul, right, bagi semua yang boleh diperbarui, yang betul bagi yang salah, pangkah pada peta yang disediakan. So, dia kata sumber yang boleh diperbarui ni. Sumber yang boleh diperbarui. Sumber yang boleh, ni tenaga solar. Tenaga solar boleh diperbarui. Melainkan matahari dah tak ada, dah kiamat. Di kiamat yang baru dia tak boleh guna sumber solar ni sebab matahari sentiasa ada untuk siang. So, dia boleh guna semula untuk keesokan harinya. Yang ini sistem petroleum, minyak dekat laut. Bila dia cari gali semua dah habis, so kenderaan tak ada minyak. So tak boleh guna. So dia tidak kekal. Okay. Yang seterusnya, kincir angin. Angin sentiasa ada lah. Melainkan dah tak ada angin lah kan. So dia sentiasa boleh gunalah tenaga elektrik tu. Okay. Yang seterusnya, nombor 2. Ada 2 jenis arus. Arus A, arus terus. B, arus ulang alik. Okay. Voltage boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Yang tadi transformer yang kotak tu, so dia ada ulang alik. Ulang alik tu dia hantar, ada stesen penjana kuasa, dia ada satu sistem elektrik yang besar. Kalau awak tengok TNB yang buat dekat luar tu, selalu dekat bukit-bukit kan, tinggi kan. Okay, so digunakan transformer. So B, dia arus ulang alik. Dapat ulang ke rumah awak, lepas tu dia patah balik. So dia sentiasa ulang alik. Okay, sistem kuasa dengan satu ketuban voltan atau arus. Iaitu terus lah. Dia terus tu maksudnya awak ingat, kalau arus terus sehala. Sehala satu kutub. So itu cara awak ingat untuk exam nanti. Okay, so dia arus terus. Cas elektrik mengalir dalam satu arah. Okay, arah. Nama satu je. Satu kutub, satu arah. So maksudnya terus. Terus je, awak jangan patah balik. So tak ada 2 kali. So dia sekali je. Okay, so dia arus terus. Okay, yang seterusnya. Nombor 3. Nyatakan 2 aspek dalam reka bentuk litar bagi sesuatu peralatan elektrik. Aspek, dia nyatakan 2 je, so ada 3. Iaitu ada aspek keselamatan, ataupun awak buat kedudukan perantian litar ataupun sambungan litar. So, kedua-dua ni betul juga. Okay. Yang seterusnya, 2.322, iaitu awak boleh tengok rujuk buku teks muka surat 66 bahagian C. Iaitu cakap punca lintar pintas. Lintar pintas ni awak tengok sebab apa lintar pintas iaitu terjadi apabila wayar positif yang bocor bersentuh dengan wayar negatif yang bocor tanpa melalui beban. Okay, apa maksud beban tadi? Beban tu dia adalah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar untuk memulihkan dia berfungsi. So, beban tu maksud dia kalau peralatan elektrik tu disambungkan pada litar elektrik, iaitu macam oven tadi, ketuhar, disambungkan kepada soket awak,
Bila dia bocor, wire dia positif dan negatif tu bocor tanpa memberi beban. So beban tu maksudnya tak ada tu kan. So dia berlaku di pintas. Tu boleh menyebabkan bahayalah, boleh menyebabkan kebakaran berlaku, rumah terbakar. So sangat bahaya wire elektrik ni. So bila awak guna, awak terus tutup suis, awak terus cabut suis tu. Bila awak tutup saja suis, awak tak cabut, dia still ada dia punya elektrik dia, ada elektrik dia boleh ada lagi, tapi dia tak sekuat bila awak on suis tu. Okay, so saya pesan dekat awak, kalau awak guna saja elektrik macam suis lampu, kipas kan, awak tutup suis terus cabut dia punya wire dia tu, sebab dia still ada elektrik bila awak tak buka. So kalau macam kilat ke apa sangat bahaya, so awak cabut saja. Kalau wire TV kan, kalau kilat awak terus tutup suis terus cabut. Sangat bahaya sebab TV awak boleh rosak. Okay, boleh short. Okay, baik. Itu saja pada kelas kita pada hari ini. Awak ada apa-apa yang tak faham ataupun yang tak jelas sebelum kita nak masuk tajuk yang seterusnya pada minggu hadapan? Tajuk kira-kira. Tajuk kira ni macam agak macam awak boleh baca dulu sebelum saya ajar. Saya takut awak tak faham je lah. Awak boleh tengok buku teks muka surat 67. Surat 67. Letak. Tengok sikit sebelum awak masuk tu, tak adalah nanti awak terkejut sangat tengok kira-kira tu. Sebab kira-kira ni dia nanti berkait tau dengan next topik, iaitu ni elektronik ni. Dia berkait juga. So pastikan awak betul-betul faham macam nak kira dia. Tengok ni. Sangat banyak ya kira dia. Dia macam bertali, dia bersambung-sambung ni nak kira kira satu-satu. So pastikan awak faham betul-betul lah sebab ni masuk exam, okay. Lepas awak naik sekolah nanti bulan 6 ni, kalau kementerian suruh awak sekolah, awak kena pergi sekolah lah. Kalau tak, siapa tak ambil exam, kosong lah dia punya markah dia. Yang ni contoh pengiraan dia. Kau tengok, awak kena hafal ada formula dia. Dia guna segitiga ni, bila awak guna segitiga ni, awak boleh buat macam-macam pengiraan. Contoh, kalau dia suruh cari nilai voltan, awak boleh cari VIR. VI darab R. Okay, kalau ampere, kalau nak cari I ni ampere. So V bahagi R. So awak yang formula segitiga ni pun dah okey. Nak cari ohm, bintangan, nak cari kuasa, watt. Okay, contoh pengiraan dia, awak boleh tengok. Okay, awak tengok. Kalau awak macam awak dah pergi faham lagi lepas awak dah baca buku teks ni sebelum kita masuk untuk kelas yang minggu depan, awak juga kalau awak rasa macam awak nak fahamkan lagi formula tu, awak boleh buat lah. Nombor 4 muka surat 39, awak boleh buat dulu kan, buat saja kat atas kertas kosong sebelum minggu depan kita bincang jawapan. Kalau sempat kan, boleh buat lah. Nombor 4 tu dia punya so kira kali nilai rintangan, arus. Nombor 4. So nombor apa lagi, nombor 8 muka surat 42 kan, objektif tu nombor 8 kan, dia bagi 1 liter, dia bagi ampere 1.2, ohm 5 ohm. So dia suruh cari nilai kuasa berapa watt. Okay, awak boleh buat dulu. Yang tu je lah, nombor 8 dan nombor 4 tadi. So kalau awak dah baca-baca, awak dah rasa macam awak nak fahamkan lagi, awak boleh buat latihan tu dululah kat kertas kosong ke apa. So kita bincang jawapan. Okay, itu saja pada hari ini. Saya akan ambil attendance, jangan live lagi, okay. Sekejap, jangan live lagi. Saya ambil attendance dulu. Okay, hari ni 19.5. Rabu.
Yang ada nama dekat saya dekat sini, Syahira Amira, Raihana Idilia, Erna, Tinesh ni siapa Tinesh? Tinesh siapa? Boleh saya tahu nama Tinesh? Tinesh siapa Tinesh? Awak guna nama Tinesh Kunalan. Siapa dia Tinesh? Okay, Jenny Slim. Siapa Jenny Slim? Siapa Janice? Tan Lee Zuan. Oh, Gayatri. Okay. Loshini. Syazza Syahira. Syartanas. Syahidatu Syahira. Malaperia siapa ni? Malaperia Tambi. Divisha. Marcella. Okay, yang tak ada dekat sini Hugh Ziling. Ada tak Hugh Ziling? Hugh Ziling? Okay, Hugh Ziling tak hadir. Aina. Nurul Aina tak ada? Ada tak? Nurul Aina. Nurul Aina pun tak hadir. Okay, Nurul Nalisa. Nalisa pun tak ada kan? Okay, Putri Nur Syazwani pun tak ada kan? Sally tak ada. Okay, itu je. Okay, ada siapa yang saya tak bagi nama lagi tak? Tak ada ya? Semua dah saya panggil. Okay. Kalau yang tadi, siapa yang tak sempat siapkan yang tadi kita bincang tu, awak siapkan, okay? Okay, itu saya pada kelas kita lagi. Terima kasih semua. Awak dah boleh left. Okay, sama-sama. Okay, sama.